Baik, saudara, saya semak beberapa laporan berita sejak 2 tahun kebelakangan ini. November 2021, gurun Kedah. Pertengkaran angkara kerap meminta wang untuk membeli dadah akhirnya membawa kepada tragedi pembunuhan. Seorang anak membunuh ibunya sebelum beliau maut digigit lori. Januari 2022, di Kuala Selangor, seorang anak dipercayai di bawah pengaruh dadah memenggal kepala ibu kandungnya. Sebulan kemudian, di Gua Musang pula, seorang penagih dadah menetak leher ibu tirinya hingga terbunuh. Pernah jua di Ampang pada 2021, seorang penagih mengaku sedang berhalusinasi kerana pengaruh dadah hingga mengamuk dan mengancam membunuh anak saudaranya. Pisau di tangan sudah pun tersedia. Ini adalah sebahagian daripada kisah-kisah di sebalik ratusan kisah bahana penyalahgunaan dadah. Angkara penagihnya juga tidak pernah terputus sudah soal bagaimana nombor-nombor mereka yang menjadi penagih dadah. 2021, 123,139 orang penagih dadah baharu direkod oleh PDRM dan juga ADK. Januari hingga Jun tahun ini sahaja, 81,706 individu ditahan melibatkan 69,648 kes di bawah pelbagai seksyen kesalahan jenayah narkotik. Pecah-pecahannya, tunggu dulu, saya akan perincikan dalam perbincangan nanti. Namun persoalannya, sedarkah kita musuh nombor satu negara kini seolah-olah sahabat nombor satu? Juga kegusaran angka-angka penagih baharu, adakah kita masih membantras tanpa nafas baharu dan sejauh manakah bahana dadah merosakkan institusi keamanan kita bersama? Anda bertemankan saya Dina Syah Salim. Tirai analisis minggu ini kembali dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahana dadah perjuangan lama bernafas baharu. Tanda soal yang kita akan jawab hari ini bersama dalam analisis sudah pun bersedia secara di studio dua orang individu. Terima kasih kedua-duanya sudah hadir. Yang pertama Dr. Nazira Sadirun merupakan Ketua Penolong Pengarah Pemulihan dalam Komuniti Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Juga di sebelahnya itu Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din merupakan Profesor Psikologi Counselling Organisasi UPNAM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Juga kita bersama seorang individu yang secara dalam talian bersama dengan kita melalui panggilan video jauh dari Pahang, iaitu Tuan Supindi Yusof merupakan Pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Karak Pahang. Assalamualaikum Tuan, boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Clear. Okey, baik, cantik. Saya nak mulakan dulu dengan Tuan Supindi dulu berkaitan tentang perkara ini. Di awal tadi saya dah bercakap tentang angka-angka itu, angka-angka mereka menjadi penagih dadah baharu besar, angka-angka yang menjadi penagih dadah ini di tahun ini juga besar. Dan kalau kita nak bercakap soal isu penagih dadah ini, saya boleh katakan ianya umpama cerita lama, sebab sudah lama pun berlaku perkara ini. Saya start sekolah pun dah dibagi tahu tentang jenayah tentang dadah ini adalah musuh nombor satu yang perlu untuk kita bantras. Namun dengan angka-angka yang saya sebut sebentar tadi, mengapa ia seolah-olah terus hidup subur sampai ke hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam ceria daripada saya, Indi bin Yusuf Alaih Yusuf daripada Puspen Karak. Okey, saya rasa bertuah kita pada petang ini sebab dapat berkongsi sedikit sebanyak input berkenaan dengan isu-isu rawatan pemulihan dadah dan juga isu-isu penagihan secara direct daripada kami, panel-panel daripada ADK dan juga ada daripada luar. Jadi berkenaan dengan isu masalah penagihan yang saya kira sudah menjadi topik lama yang sering diperdebatkan. Sebab itu saya rasa sesuai dengan topik pada hari ini, isu lama tetapi bernafas baharu kan. Jadi walaupun diperkatakan isu masalah penagihan dadah ni suatu isu lama dan trend penagihan itu sentiasa meningkat, dan kalau kita ikuti UNODC juga sebenarnya telah menganggarkan peningkatan 11
11% masalah penagihan dadah pada tahun 2030. Tetapi untuk pengetahuan umum sebenarnya pada tahun 2021 Malaysia telah mencatatkan penurunan masalah penagihan dadah sebanyak 4% secara perbandingan dengan tahun 2020. Jadi maknanya walaupun isu penagihan itu diperkatakan sentiasa meningkat setiap tahun, tetapi pada tahun lalu 2021 mencatatkan rekod penurunan 4% sebenarnya, menjadikan angka rekod penagihan dadah sebanyak 123,139 orang sahaja pada tahun 2021 berbanding pada tahun 2020 tahun sebelumnya. Baik, betul berlaku penurunan itu, cuma nanti saya akan perbincangkan lebih mendalam adakah penurunan itu kerana kurangnya tangkapan ataupun barangkali sepatutnya kita lihat kepada data jumlah penagih berulang. Itu yang perlu kita lihat dan kita teliti lebih dalam tentang perkara ini. Baik, saya nak beralih pula di studio bersama dengan Dr. Nazira. Dr. Nazira, saya rujuk statistik AADK keluarkan 2021. Angka tadi saya sebut itulah angkanya. Daripada angka tersebut saya lihat dalam lagi dari mana datangnya angka-angka ini dan apakah menjadi pendorong mereka memilih dadah ini, dan saya lihat bahawasanya 2021 daripada angka-angka tersebut isu penyalahgunaan dadah ini paling banyak berlaku dalam kes melibatkan tentang dadah jenis amfetamin type stimulant seperti methamphetamine, amfetamin, ecstasy, crystalline. Ini antara dadah-dadah yang mendapat permintaan cukup banyak dengan angka paling besar 64.7% daripada keseluruhan kes. Maknanya isu dadah ini adalah seperti in demand buat masa ini di dalam pasaran. Saya nak memahami tentang perkara ini. Mengapa jenis dadah ini menjadi pilihan utama dan apakah kesan langsung yang diterima kepada mereka yang mengambilnya? Okey, terima kasih Saudara Ashraf. Saya pun rasa petang ni bila pengacara ataupun kita punya host hari ini melontarkan angka demi angka. So, kalau kita melihat isu penagihan dadah seperti mana yang sahabat saya sebutkan tadi, dia daripada since 1983 kita telah berperang. Okey. Dan kita memang hanya bermain dengan angka. Betul. Sedangkan seperti mana yang Ashraf sebut tadi, angka tidak menggambarkan. Walaupun berlaku penurunan 4%, tetapi amat menggusarkan 64.7% adalah disumbangkan oleh penagih dadah atau penyalahguna dadah yang mengambil dadah jenis sintetik. So, dan kena ingat satu lagi yang lebih menggerunkan kita lagi, Ashraf, Prof, pengguna ini adalah 86% berumur 13 ke 18 tahun. So sebenarnya itulah fokus kepada perbincangan yang mungkin kita akan cuba bawa supaya kita lebih memahami sebenarnya pencegahan itu lebih baik daripada merawat. Dan bila ditanya kepada saya, dan soalan yang selalu biasa kita dapat adalah kenapa dadah sintetik menjadi pilihan? Betul. Saya tertarik bila dulu dadah disebut sebagai musuh nombor satu negara. Dianggap sebagai satu perkara yang mesti diperangi, tetapi kenapa jumlah semakin meningkat dan seolah-olah menjadi sahabat pula? Betul. Kepada remaja, kepada golongan-golongan muda, dan malahan sekarang berdasarkan statistik ADK yang berdasarkan buku maklumat dadah, kita lihat isu demografi, pendidikan, taraf sosial bukan lagi menjadi isu utama. Semua orang seolah-olahnya memilih untuk bersahabat dengan dadah. Dan dadah itu adalah dadah jenis sintetik. Kenapa? Okey, saya akan melihat ini daripada aspek kajian apa yang berlaku daripada klien-klien kita di ADK sendiri selama kita hampir 17 tahun saya bersama dengan ADK. Kita nampak lihat perubahan daripada penggunaan dadah jenis opiat, dadah jenis tradisional ni. Betul. Kalau klien kita dulu tak cukup, bila time withdrawal selesai, withdrawal adalah satu tempoh di mana mereka telah selesai gian 7 ke 14 hari. Apa yang mereka cari adalah makanan. Sebab selama ni mereka menggantikan makanan dengan dadah. So, sekarang ni pula 7 ke 14 hari tidak mencukupi untuk proses withdrawal, menyelesaikan kegianan, kerana mereka yang berhadapan dengan masalah dadah sintetik ini, dia bukan hanya bergantung secara fizikal, tetapi isunya adalah berlaku perubahan struktur otak. Noted di situ yang sangat menggerukan apabila seseorang menggunakan dadah jenis sintetik akan berlaku perubahan struktur otak. Saya ingin detailkan sedikit, Ashraf, kalau diberi peluang. Boleh. Sebab mengambil peluang yang ada ini, kenapa orang muda memilih dadah sintetik? Pertama, mudah. Mudah, sorry to say,
terlalu banyak medium penjualan dadah sekarang di atas talian. So nanti kita akan pergi kepada bagaimana penjagaan dan pencegahan. Okey, yang kedua pula berdasarkan observation, pemerhatian dan pengalaman klien-klien kita juga, mereka mengambil dadah ini untuk menghilangkan tekanan. So kita akan nanti Prof akan berkongsi dengan kita bagaimana orang sekarang, orang muda sekarang mudah sentap. Terlalu fragile, tidak lagi resilient, sehingga terpaksa menggunakan substance which is dadah ini sebagai pengganti kepada keseronokan. Dan tadi kalau kita hanya berdasarkan surat khabar ataupun keratan yang dibaca oleh Ashraf tadi, kita hanya melihat kepada isu bagaimana mereka ni membunuh, bertingkah laku agresif, tanpa kita melihat pengambilan dadah sintetik telah menjadi trend. Iaitu kenapa saya kata menjadi trend dengan hidup, berapa ramai kalau kita nampak tangkapan-tangkapan polis kepada golongan-golongan remaja yang menyambut hari jadi dengan menggunakan dadah jenis sintetik untuk hiburan. So ini yang saya katakan tadi, kita perlu melihat perkara ini ataupun masalah penagihan dadah, penyalahgunaan dadah sintetik ini bukan pada angka lagi Ashraf, tetapi kepada bagaimana tahap resilient seseorang itu atau tahap seseorang individu itu menilai bahawa penagihan dadah tidak boleh dicuba. Sebab setelah sekian lama peperangan slogan demi slogan daripada dadah musuh nombor satu negara, kalau kita nampak iklan daripada iklan rangka mayat, kepada kita meminta sekarang bahawa setiap penagih dadah mesti diberi peluang kali kedua, betul, ketiga dan keempat, dan diterima semula ke dalam masyarakat supaya tidak berlaku relapse. Dan akhirnya kita bersetuju, AADK bersetuju dan juga saya rasa semua orang terpaksa bersetuju bahawa masalah penagihan dadah lebih baik cegah. Kerana apabila kita telah trap dalam isu ini, dalam masalah penagihan dadah, prosesnya akan panjang. So ini kita akan huraikan lagi nanti. Dan proses panjang ini menggusarkan saya. Saya tak tahu mengapa hari ini saya berdebar lebih sedikit. Kerana melihat kepada angka dan juga cerita disumbangkan sebentar tadi, melihatkan betapa saya boleh anggap satu benda yang kronik. Kerana ia telah bermula daripada seawal usia itu. Saya nak bertanya kepada Profesor Datuk. Disebut tadi bahawasanya anak muda sudah memilih dadah sebagai bahan gantian untuk mencari keseronokan. Barangkali untuk melawan hawa nafsu yang mungkin pemberontakan. Itulah pilihan mereka. Seolah-olah itu sajalah jalan untuk mereka melepaskan segala perihal ini. Dalam memahami psikologi anak-anak muda ini, mengapa ia memilih satu perkara yang saya kira dekat sekolah dah bagi tahu dah ni. Dadah itu adalah musuh negara. Dadah itu akan menyebabkan satu perkara yang akan membunuh diri. Tetapi pilihan itu juga tetap diambil. Psikologi anak-anak ni, apa masalahnya sekarang ini? Apa masalahnya kan? Okey, terima kasihlah. Masalah yang saya nampak adalah masalah di dalam membuat pilihan. Sebab kita ni secara fitrahnya daripada peringkat remaja, kalau sebelum remaja tu diamankan anak-anak, kita dilatih untuk memberi ataupun memilih benda yang lebih baik. Okey. Maka proses pendidikan keibubapaan berjaya untuk nak memberi mengajar, mendidik anak-anak untuk nak memilih pilihan yang lebih baik kan. Itu nombor satu. Kemudian yang kedua adalah membuat pilihan memerlukan proses decision making, maturation, kematangan dan sebagainya. Jadi kanak-kanak dia kurang benda tu. Sebab itu parenting adalah benda yang sangat penting. Malangnya kita dapati bahawa kemahiran keibubapaan di kalangan masyarakat kita masih lagi sangat lemah dan sangat tipis. Kemudian yang keduanya remaja. Apabila sampai peringkat remaja ini dia nak mencari identiti diri, okey. Dia tidak lagi melihat kepada faktor ibu bapa, dia akan melihat kepada faktor geng dan sebagainya. Jadi geng memilih apa? Kebanyakan mereka apabila mereka tengok dalam ni kan medsos dan sebagainya, kegembiraan yang ada di hujung jari ini adalah sesuatu yang paling mudah apa dia? Seperti yang Dr. Nazira kata tadilah, benda yang murah, benda yang mudah dan sebagainya kan. Sahabat saya Dr. Amir Fawaz, dia mengkaji bagaimana dadah masuk ke Malaysia kan. Kebanyakan masuk daripada sempadan lah, Thailand dan sebagainya. Dia pergi menyelidik, pergi ke semua bandar-bandar kecil, masuk sempadan Thailand dan sebagainya. Jadi maklumat yang diberi adalah dadah itu memang mudah masuk. Okey, nombor satu. Dan nombor dua, dalam keadaan yang pelbagai dan dalam keadaan yang sangat menarik. Jadi ini membuat ni remaja ni terdedah dengan pelbagai pilihan sebenarnya.
Sama ada dia nak seronok ataupun tidak seronok. Maka decision making dia adalah dia nak seronok. Itu sudah pasti. Nak seronok dalam bentuk yang macam mana? Nak seronok dalam bentuk geng dan sebagainya. Jadi apa dia yang ada? Okey, dia kata jom kita gather dan sebagainya kan. Jom kita mamak ke whatever kan. Kita buatlah apa-apa ni bersama-sama kan. Kemudian ni value add ni. Nak masuk nilai tambahan dan sebagainya apa dia? Okey, malam ni no problem. Aku akan ada bawa ayak, bagus punya ayak. Okey, aku ada bawa ni barang kan, bagusnya barang dan sebagainya. Hampa jangan takut, relax semua sekali kan. Jadi bila dah terdedah, this is yang pertama sekali adalah decision kan. Anak-anak kita bukan setakat anak-anak, remaja kan, dia mesti diajar untuk nak membuat pilihan yang betul. Dalam konteks inilah walaupun ada elemen-elemen personality memainkan peranan, okay? Contohnya macam lack of control, kurangnya kawalan pada diri seseorang itu sendiri. Sebab apa, kalau kita tengok kenapa ni, macam saya sembang tadi dengan Dr. Nazira, berapa ramai yang menjadi inmate di pusat-pusat pemulihan dan sebagainya. Kami kira lebih kurang dalam 2%. 2% tu satu peratus yang sangat normal. Okey, di dalam hukum standard deviation tu kan, 2% tu memang normal. Malahan memang sangat bagus. Satu ketika dulu kita 3%. Kita dah kurang kepada ni 2%. Maknanya dia sangat bagus. Cuma kenapa 2% ni memilih untuk nak melibatkan diri dengan dadah, dan kenapa 98% tu kan? Jadi di sini yang kita perlu mengambil kira bagaimana pemilihan yang dibuat. Bagi saya, masyarakat kita ini mempunyai masalah yang sangat besar apabila datang di dalam membuat keputusan. Sebab apa? Sebab kita lebih cenderung untuk nak mengambil risiko untuk membuat sesuatu yang membahayakan diri kita. Tak kira saya tengok sama ada kanak-kanak yang terlibat dengan dadah ataupun seorang profesional kan, yang kadang-kadang dia beli basikal 20,000, pakai helmet 10,000, semua sekali cantik elok, satu badan dengan basikal 100,000, tapi dia turun kayuh, dia masuk dekat highway yang tempat yang boleh membunuh diri dia. Ya, nak mencari keseronokan, tetapi dia masuk dalam tempat berkayuh dalam keadaan yang nak membunuh diri dan sebagainya. Yang mempunyai risiko itu. Pemilihan berisiko itu mungkin bagi mereka cabaran yang mereka lalui. Itulah dia. Itu yang main. Dan ini merisaukan kita. Betul. Dan selepas ini saya nak meninjau tentang bagaimana keadaan situasi bagi penagih yang berulang. Adakah disebabkan kerana kita gagal untuk merawat mereka, maka mereka kembali semula ke jalan yang tersimpang ini? Semuanya dalam analisis. Baik, analisis membawakan kepada anda sekali lagi untuk kita bercakap soal isu dadah yang saya risau kalau ianya tidak dimainkan oleh media arus perdana, masyarakat lupa, sedangkan dalam masa yang sama perkara ini semakin membarah dalam kalangan rakyat. Saya nak beralih kepada Tuan Supindi di dalam talian. Tuan? Ya, saya. Okey, alright. Saya semak kembali lagi data-data aja kerana saya suka bercakap soal data. 2021, 15,000 penagih dirawat. Jumlah tersebut, angka yang menjadi penagih berulang lebih kurang adalah 5,877. Kalau saya convert kepada statistiknya, lebih kurang 45% akan menjadi penagih berulang kembali. Soalan saya kepada Tuan Supindi, mengapa penagihan berulang ini masih lagi berlaku walaupun telah melalui proses rawatan? Adakah kerana kaedah rawatan kita masih cara lama, tidak berkembang sebagaimana berkembangnya revolusi industri dadah ini? Okey, untuk soalan yang diajukan oleh asal sebentar tadi, sebenarnya untuk isu ini kita berbalik kepada apa itu masalah penagihan dadah. Okay. Sebenarnya kalau kita berbalik pada definisi masalah penagihan dadah itu sendiri, ia terkait dengan penagihan dadah itu adalah sejenis penyakit kronik yang berulang, berpanjangan dan sehingga berlaku pergantungan fizikal dan psikologikal. Ataupun dalam bahasa lain ia juga dikenali sebagai chronic relapsing disease. Maksudnya seseorang klien itu selepas satu tempoh rawatan pemulihan mudah untuk terjebak ataupun jatuh semula ataupun terlibat semula dengan masalah penagihan. Even NIDA sendiri telah mencatatkan bahawa 40 hingga 60% penagih yang pernah menjalani pemulihan akan relapse dalam tempoh tertentu. Dan sampai satu tahap dunia juga mengakui bahawa walaupun kita kurang bersetuju dengan selepas satu tempoh rawatan pemulihan dadah,
bahawa seorang itu penagih itu akan kembali menagih, tetapi kita perlu menerima hakikat bahawa mereka jatuh bangun semula ataupun relapse itu adalah satu proses kepulihan. Jadi sebenarnya relapse inilah yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita, ataupun masyarakat kita kurang menerima ataupun kurang mendapat maklumat bahawa jatuh bangun seorang penagih itu adalah satu proses kepulihan ataupun journey perjalanan kepada proses seseorang klien itu untuk mencapai kepulihan. Kalau kita bertanya dengan bekas-bekas penagih yang telah berjaya mengekalkan kepulihan dan berjaya meningkatkan kualiti hidup mereka, mempunyai kerjaya dan meneruskan kehidupan secara normal kini, mereka juga sudah tentu akan berkongsi bahawa jatuh bangun dalam proses pemulihan itu adalah perkara biasa. Cuma apa yang perlu kita ingatkan dan kita bantu klien untuk sentiasa mempunyai sentiasa berupaya untuk meningkatkan kekuatan dalaman, meningkatkan jati diri dalaman mereka untuk menghadapi cabaran kepulihan di luar. Dan kalau kita tengok juga, kebanyakan klien-klien kita yang jatuh semula ataupun terlibat semula, mereka bukan tidak mempunyai pengetahuan dari aspek pencegahan relapse ataupun kepulihan, tetapi juga mereka kebanyakannya kegagalan untuk menghadapi cabaran sebenar realiti kehidupan di dalam komuniti. Baik, dalam konteks juga kerana Tuan berada di lapangan, saya nak bertanya bagaimana situasi di lapangan bagi mereka yang menjadi penagih tengkar atau kronik dalam konteks ini. Apakah yang terjadi dalam diri mereka dari segi tingkah laku? Saya nak tahu bagaimana situasinya itu di lapangan. Okey, di sudut lapangan, saya alhamdulillah sekarang ini di Pusat Pemulihan Pendagihan Narkotika berpeluang untuk terlibat di dalam menguruskan klien-klien yang dalam kategori tegar. Maksudnya terlibat dengan masalah penyalahgunaan dada dalam tempoh yang lama ataupun terlibat dalam beberapa siri penagihan berulang. Jadi kalau kita tengok salah satu faktor kenapa mereka terjebak semula, kita kena berbalik dari sudut kesan masalah penyalahgunaan dada tadi. Dada yang masuk ke dalam badan mereka telah memberi kesan ketara kepada tiga bahagian otak seseorang penagih itu, iaitu bahagian yang mengawal pembuatan keputusan dan juga mengawal tingkah laku, bahagian sistem ganjaran, dan seterusnya satu lagi bahagian yang terlibat adalah bahagian yang mengawal emosi-emosi negatif. Jadi disebabkan pengambilan dada berterusan ataupun kesan kimia dada tadi yang sering mengganggu sistem normal otak seseorang manusia tadi, menyebabkan mereka berhadapan dengan isu untuk mengekalkan kepulihan. Tetapi sebab itu kita punya modul-modul rawatan pemulihan yang terkini juga kita telah mengemas kini ataupun kita update dengan modul yang terbaru menggunakan model iPuli, memperlengkapkan dengan 9 komponen, yang mana salah satu komponennya adalah dari aspek rawatan kesihatan dan klinikal untuk membantu dari aspek rawatan kesihatan klien-klien kita. Baik, dalam masa sama juga saya nak nilai bagaimana soal mempengaruhi tingkah laku ini. Kalau saya mulakan tadi dengan kes-kes pembunuhan, maka saya nak bawa melihat tentang perkara ini bagaimana ke tahap itu boleh berlaku. Profesor Datuk, kalau saya lihat kes penagih dadah dilihat sebagai pembunuh senyap dalam rumah. Trend pembunuhan keluarga melibatkan suspek di bawah pengaruh dadah meningkat sejak 2 tahun belakangan ini, khususnya kepada ahli keluarga. Soalan saya dalam konteks ini, bagaimana situasi ini mendorong kepada seorang tersebut perilaku narkotik kepada satu perilaku jenayah sampailah kepada jenayah yang cukup berat, sedangkan ianya adalah ahli keluarga sendiri. Tergamaknya sampai ke arah itu. Apa yang berlaku dalam kotak fikiran mereka? Apa berlaku dalam otak? Macam Tuan Supedi cakap tadi lah kan, dia dadah yang masuk ke dalam badan kita ni, dia akan merangsang dan mempengaruhi, pertama adalah sistem fizikal kita sendiri kan, sama ada kita akan rasa lebih aktif, lebih motivasi dan sebagainya. Okey, dia juga akan mempengaruhi sistem saraf kita. Alright, sistem saraf tertentu. Kadang-kadang sistem saraf tu dia boleh mendengar apa yang orang lain tak boleh dengar, ataupun dia cuba nak mencipta pendengaran-pendengaran yang tertentu. Dan yang ketiganya, dia akan mempengaruhi sistem psikosis kita tu, sistem otak dan sebagainya. Okey.
Itu satu keadaan yang kita kena faham. Tetapi kalau kita melihat pada aspek psikologi, kita lihat manusia itu pula. Kalau kaunselor itu kita lihat kepada tingkah laku keadaan klien itu sendiri juga, kan? Bermakna kita kena tengok bagaimana diri dia sendiri, keadaan kesediaan diri dia, coping skills dia. Okey, ni yang saya kata tadi, decision making dia, dia punya control diri dia, okey, lack of control. Kemudian kita tengok ni cara dia nak agree ataupun tak agree, kan? Apabila sampai satu tahap di mana dia dah tak boleh nak mengurus the agreeableness tu. Bermakna boleh ke tak boleh kalau aku nak pukul orang ni. Tahu tak? Dia dah tak nampak dah bahawa ini bukan mak dia, bukan lagi saudara mara dia. Alright? Kemudian aku nak bunuh ke nak buat apa kan, dia dah tak fikir dah benda tu. Bagi dia decision dia adalah dia nak menyelamatkan keadaan diri dia yang dia perceive. Okey, yang dilihat pada ketika itu adalah untuk nak memenangkan diri dia. Orang lain mesti tewas. Kenapa aku nak menang? Sebab apa? Kemenangan itu akan memberi keseronokan kepada aku, keseronokan, kepuasan. Dan aku mencapai apa yang aku nak capai. Okey? Jadi dia tak nampak. Jadi ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah dadah itu telah pun merangsang sistem otaknya. Yang pertama. Yang kedua, membawa kepada dia punya persepsi yang luar biasa ataupun mungkin kita kata over abuse dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah coping skills dia. Coping skills yang lemah. Bermakna dia punya dia agree disagree itu. Okey, dia agree lebih kepada nak bunuh. Dia bukannya disagree. Because sistem nilai dia tu dah berbeza. Dah ni kan. Baik. Dalam konteks ini juga saya nak menilai sebab tadi kalau kita sudah nampak perkara ini ada di dalam rumah tersebut, tindakan yang sewajarnya diambil adalah supaya mengasingkan untuk proses rawatan. Walau bagaimanapun, kalau saya rujuk kenyataan daripada pengarah JSJN Bukit Aman, Dato' Ayuhan Maidipicih, ibu bapa, ahli keluarga malu serta merahsiakan perbuatan individu dalam keluarga masing-masing yang aktif dengan penyalahgunaan dadah dikenal kepastian terpunca wujudnya jenayah kekerasan dan sampai ke bunuh ini berlaku. Soalan saya kepada Dr. Nazira, adakah sebab aib keluarga takut malu dengan komuniti menjadikan keluarga lebih selesa berdiam diri sampailah berlakunya kecelakaan seperti ini? Okey. Saya nak tambah sikit sebelum tu apa yang Prof sebutkan tadi dan Tuan Smidi berkaitan tentang apabila telah berlaku perubahan struktur otak, tidak ada kawalan diri, persepsi yang tidak normal. Dan kenapa kejadian bunuh ni berlaku dalam keluarga? Okey. Berdasarkan kita punya cerita bersama dengan klien di lapangan, kebanyakan daripada mereka yang terlibat dengan masalah dadah tidak lagi berfungsi. Bila dia tidak berfungsi, dia tak boleh bekerja. So dalam satu situasi keadaan, cuba kita akan nampak kejadian bunuh ibu itu akan berlaku selalunya dia berseorangan dengan ibu tu tadi. Kerana apa? Bila kita ceritanya dan bila kita temu bual, kita mendapati bahawa hanya anak itu saja yang boleh menjaga ibu tu tadi. Tadi soalan kita akan kaitkan dengan Ashraf kata kenapa tidak mahu dirawat, itu satu perkara. Dan keduanya, apabila kefahaman keluarga itu sendiri bahawa masalah penagihan adalah penyakit yang mesti dirawat, kronik dan melibatkan perubahan struktur otak, berlaku perubahan-perubahan tingkah laku yang sebenarnya daripada awal sudah boleh dilihat simptom-simptomnya. Tetapi kerana keluarga tersebut melihat si adik atau si abang tadi hanya dia je yang boleh jaga mak, so dah kau pun penagih dadah, sorry lah bahasa yang saya gunakan mungkin, tapi itu realitinya. So you jaga mak, yang lain semua bekerja. So akhirnya berlaku kejadian-kejadian begitu, kita akan nampak si anak bunuh si ibu. Sedangkan situasi pada dalam keluarga tu sendiri dah tahu pun si adik atau si abangnya itu adalah seorang penagih dadah, tetapi masih disimpan di dalam rumah. Betul kerana aib pertama. Kedua, tidak ada kefahaman. Saya pun sendiri tidak menyalahkan keluarga ataupun komuniti Ashraf, Prof, sebab kita masih jauh lagi perjalanan kita untuk memberi kesedaran seperti ini. Sebab daripada awal kita melihat dadah musuh nombor satu negara. Betul. Orang ambil dadah umpama satu bencana. Seorang anak ambil dadah umpama bencana keseluruhan keluarga. Seorang anak penagih dadah, ada 10 lagi anak bergelar datuk, bergelar profesor, PhD holder, tetapi yang disebut tadi Prof nanti anak yang mana? Anak yang penagih dadah. So perkara-perkara ini sebenarnya stigma masyarakat inilah sebenarnya Ashraf yang menghalang sesetengah keluarga sebenarnya
untuk menonjolkan si anak dibawa dirawat. Okey. Itu yang pertama. Kedua, kesukarelaan kita melihat bahawa masalah penagihan ini sebenarnya tidak perlu sampai AEDK atau polis sampai datang rumah. You boleh datang terus kepada kita secara sukarela, walk in untuk mendapatkan rawatan, dan akhirnya masalah pembunuhan tadi, macam Ashraf sebut, pembunuh senyap di dalam rumah, kita akan dapat hindarkan dengan syarat kita melihat penagih dadah bukan satu beban dalam keluarga. Dia adalah penyakit yang mesti dirawat dan mesti mendapat kerjasama daripada semua pihak. Okey. Baik, saya nak memahami tentang perkara ini. Kenapa ianya perlu dilihat sebagai seorang pesakit berbanding stigma sebelum ini kita melihat sebagai seorang penjenayah? Persoalan itu yang kita akan rungkai bersama dalam analisis. Baik, saya nak meninjau lagi tentang realiti di lapangan. Kalau saya melihat bagaimana kenyataan pernah dikeluarkan oleh bekas Menteri Kesihatan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, pernah menyebut bahawa saja dalam kotak fikiran seorang penagih dadah ini, mereka masih lagi dalam pemikiran bahawa masyarakat akan melihat mereka seolah-olah dengan mengeluarkan kata-kata kesat, komen yang keji, termasuk memikirkan bahawa seolah-olah masyarakat memandang mereka ini perlu ditangkap, perlu dipenjara, sekaligus memprejudiskan mereka ini. Soalan saya kepada Profesor Dato', mengapa seorang penagih dadah ini perlu dilihat dari kacamata seorang pesakit, bukan seorang penjenayah? Okey, ini memang banyak dipertikaikan, diperbincangkan bukan sekarang saja, malah bertahun-tahun. Dadah ini, sebab itu beberapa pendekatan ni, beberapa negara dia memilih untuk menganggap bahawa penagih dadah adalah penjenayah. Okey, maka mesti dilayan secara jenayah dan sebagainya. Dia adalah pro and cons dan sebagainya. Tetapi kebanyakan negara-negara yang mengamalkan cara hidup yang lebih demokratik, yang lebih humanistik, yang lebih melihat bahawa setiap manusia itu ada potensi unik, dan apa yang berlaku di dalam proses kehidupan dia apabila dia terbabit dengan dadah tu adalah merupakan dia panggil hitam putih kehidupan. Di mana kehidupan hitam tu kita boleh putihkan dan sebagainya. Di situlah falsafah-falsafah inilah yang menjadi pegangan kepada sesebuah negara mewujudkan dasar. Okey, dasar. Dalam konteks kita, dasar kita melihat bahawa penagih itu bukan penjenayah tapi adalah pesakit. Sebab itu kita tidak mentarikhkan mereka sebagai seorang yang melakukan kesalahan mengikut akta dadah dan sebagainya. Dia ada akta-akta lain yang digunakan untuk nak mengurus seorang penagih dadah. Okey. Jadi dalam konteks itulah kalau kita melihat, cuma dalam konteks ini kalau kita melihat penagih itu sebagai seorang pesakit, bermakna kita kena melayanilah perkara ini sebagai pesakit. Bermakna kita mesti ada definisi yang tepat tentang pesakit itu. Siapa dia pesakit, siapa dia penagih dadah dan sebagainya, kategori-kategorinya. Kemudian dia punya kluster-kluster penagihan dia dan sebagainya. Dan yang paling penting kita mesti ada logistik untuk kita nak membantu. Sebab apa, di dalam sistem humanistik macam negara kita, sekarang ni saya tengok pegawai pemulihan dadah memang berat kerja dia. Macam Dr. Nazira dan sebagainya kan. Banyak dia kena buat macam multitasking dah. Dia kena buat, dia kena jadi kaunselor, dia kena jadi psychiatrist, dia kena jadi clinical psychologist, dia kena jadi social worker. Jadi dalam konteks ini bila pesakit datang ataupun penagih dadah kita namakan sebagai pesakit bila pesakit tu kita nak kena rawat dia mengikut kepada apa yang dia mahu, apa yang diperlukan kan. Jadi sebab kita menekankan kepada that human tu. Jadi kalau dia memerlukan kepada rawatan psikiatrikal, kita mesti ada proses, metod psikiatrikal. Jadi kalau dia memerlukan clinical psychologist, dia memerlukan metod clinical psychologist. Kalau dia memerlukan kaunseling, penagihan dadah, pemulihan dadah dan sebagainya, dia memerlukan kaunselor dekat situ. Sama juga kalau dia dah nak pulih dan sebagainya, dia perlu kepada sokongan komuniti, dia perlu social worker, pekerja-pekerja sosial untuk nak memberi ini kan. Tapi masalah kita dekat sini, kita memang kekurangan lah staff. Saya sembang tadi dengan Dr. Nazira, dia pun bagi tahu memang kita kekurangan staff dan sebagainya. Jadi
saya nampak bahawa kalau kita masih lagi percaya bahawa model kita adalah model humanistik, kita mesti bergerak ke arah itu. Ya, bergerak ke arah itu. Termasuk dengan komuniti sekali perlu bergerak ke arah Betul, itu. komuniti pun sama juga. Dan Kita bercakap mesti- sekarang ini, saya nak melihat bagaimana komuniti setempat ini diletak juga dalam satu komponen dalam dasar dadah negara yang telah pun mahu diatur gerakan. Walau bagaimanapun, saya nak bertanya, di manakah komuniti kita setakat ini? Setara ke dengan negara-negara yang lebih berkembang ke hadapan? Okey. Doktor. Kita tidak menafikan komuniti di Malaysia antara sepanjang kalau berdasarkan kajian kita, kesediaan komuniti kita tentang masalah penagihan dadah ini, kita menggunakan instrumen cherry. Okey. So yang itu kita melihat tahap kesediaan selepas satu input diberi, dia berubah ke arah yang lebih baik dan sangat baiklah. Okey. Malahan AADK sendiri kita ada instrumen-instrumen tertentu ataupun tools tertentu yang kita gunakan untuk menggerakkan komuniti. Saya bagi contoh instrumen kesukarelaan ataupun program yang disebut sebagai Jawatankuasa Pemulihan Dadah Daerah yang memang terdiri daripada pemimpin-pemimpin komuniti yang kita lantik. Pempengaruh termasuklah semua lapisan daripada komuniti tok penghulunya sehinggalah kepada artis ataupun influencer yang boleh memberikan kesedaran dadah dan menggerakkan komuniti. Okey. Selain daripada itu juga, kita juga menggunakan sepenuhnya optimum golongan-golongan recovering person yang kita sebut sebagai wira kepulihan yang telah berjaya pun menyelesaikan masalah penagihannya dan sekarang back to community untuk membantu pula rakan-rakan terlibat dengan masalah penagihan dadah sebagai success story ataupun sebagai indikator sukses yang boleh kita berikan contoh kepada masyarakat bahawa penagih dadah sekiranya dirawat, dia adalah pesakit dan dia boleh kembali menjalankan kehidupan dia secara normal, malah lebih baik daripada itu jika diberi peluang di dalam masyarakat. So pada saya, kesediaan komuniti ini bergantung kepada banyak faktor. Komuniti pun kita tidak boleh 100% kita letakkan tanggungjawab kepada mereka kalau kita tak beri input. Sebagai contoh, apa yang Al-Hijrah atau Pertiwi Al-Hijrah berdasar dalam satu discussion analisis seperti ini, saya yakin dapat banyak memberi input Prof kepada komuniti bahawa penagihan dadah adalah satu penyakit sekiranya tak dirawat, dia akan pergi kepada jenayah. Sebab tu kita melihat AADK masih di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bercakap tentang keselamatan, betul tak? Ashraf, kerana apa? Kerana kita percaya transisi penagihan dadah dia akan menjadi isu keselamatan dan kesejahteraan sosial sekiranya individu yang kita anggap pesakit tadi tidak mendapat rawatan. Baik, dalam konteks ini juga saya nak bertanya dengan Tuan Supindi. Tuan, kalau saya boleh dapatkan Tuan ketika ini, kita bercakap bagaimana masyarakat melihat mereka ini daripada kaca mata mereka. Saya nak mendengar maklumat di lapangan, khususnya mungkin Tuan sudah bersama dengan penagih-penagih yang sudah pun berulang banyak kali. Bagaimana penerimaan masyarakat ini kepada mereka setelah mereka keluar daripada pusat pemulihan? Adakah masyarakat menerima dengan hati terbuka untuk dibawa masuk dalam komuniti, mendapat pekerjaan dengan baik, hidup bermasyarakat? Kita sudah ada ke tahap itu? Okey, terima kasih Ashraf atas soalan yang diberikan. Okey, berkenaan dengan penerimaan masyarakat ya Ashraf, kita tengok buat masa ini saya kira lah pandang berdasarkan daripada maklum balas klien-klien kita yang masuk semula ke pusat-pusat pemulihan untuk menjalani rawatan pemulihan. Jadi kita boleh nilai bahawa kita masih belum mencapai ke satu tahap yang memuaskan dari sokongan masyarakat kita. Walau bagaimanapun, sokongan ini kita lihat meningkat dari setahun ke setahun dan kita tengok dari sudut peluang pekerjaan. Contohnya begitu banyak syarikat-syarikat swasta yang memberikan kerjasama kepada AADK untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada klien-klien kita yang menamatkan tempoh rawatan pemulihan di pusat-pusat pemulihan melalui program hijrah. Saya kira ini juga merupakan satu dari sudut komuniti majikan, alhamdulillah, dan dalam konteks membantu dari sudut peluang pekerjaan lah. Tetapi dari sudut komuniti setempat masih lagi wujud diskriminasi walaupun kita tidak menolak hakikat wujud kelompok-kelompok individu, terutama sekali mereka yang mempunyai latar belakang memiliki sanak saudara ataupun ahli keluarga yang terlibat dengan permasalahan dadah. Mereka sudah mula menerima hakikat penagihan dadah adalah sesuatu penyakit yang perlu dirawat dan insya-Allah
boleh dipulihkan, boleh dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Jadi kita dapat lihat bahawa masyarakat yang mempunyai pertalian dengan isu-isu penagihan lebih mudah untuk menerima bekas-bekas penagih, ataupun persepsi mereka adalah jauh lebih baik daripada komuniti-komuniti yang tidak mempunyai terkait dengan isu-isu penagihan. Walau bagaimanapun saya ingin menarik perhatian audiens sekalian bahawa melalui program Hijrah AADK juga alhamdulillah komuniti dari kelompok majikan-majikan memberikan komitmen yang baik membantu bekas-bekas penagih yang keluar tamat program daripada pusat-pusat pemulihan untuk dari aspek peluang-peluang pekerjaan. Jadi itu daripada saya, Ashraf. Baik, dalam masa yang sama juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang sudi membuka tangan untuk menerima mereka dalam komite masyarakat. Walau bagaimanapun kita tak boleh nak nafikan di awal tadi perbincangan statistik itu semakin meningkat, berulang juga semakin meningkat. Ya. Maka kalau saya semak senarai pendaftaran penjenayah dan orang tidak diingini 1969 Akta 7, kita dah keluarkan penagih dadah itu daripada didaftarkan sebagai penjenayah pada 2019. Satu langkah ketarapan dilakukan, dan kepindahan akta juga kita mendefinisikan semula makna penagih tersebut. Walau bagaimanapun dalam konteks ini saya nak bertanya sekali lagi kepada Tuan Supindi yang sudah sentiasa berada di lapangan. Bila status pesakit ini lazimnya kita menggunakan kaedah rawatan, dan itu yang kita sekarang ini lakukan. Cuma kalau rawatan itu tidak berfungsi untuk melandaikan khususnya kepada penagih berulang dan tegar ini, adakah wajar kita beralih kepada bentuk hukuman sebagai contoh sebatan sebagaimana dikenakan kepada pesalah-pesalah jenayah kanun keseksaan yang lain? Pandangan daripada Tuan Supindi. Okey, pandangan daripada saya, Ashraf, sebagaimana yang Prof katakan sebentar tadi, yang Prof dah kongsikan bahawa kita di Malaysia lebih memfokuskan kepada pendekatan humanistik. Walaupun kita kalau kita tengok pada statistik Ashraf, ingin saya kongsikan bahawa sebenarnya kadar kepulihan kita di AADK adalah sebanyak 71% yang telah kita capai di dalam pengekalan kepulihan klien-klien kita. Ini bermakna sedikit sebanyak kita dari sudut penagihan berulang, maksudnya berbanding yang berjaya mengekalkan kepulihan tu, maksudnya yang berjaya mengekalkan kepulihan 71% itu lebih banyak lagi dah. Mungkin cabaran kita adalah kewujudan kelompok baru, iaitu dari kalangan mereka yang diklasifikasikan sebagai penagih-penagih baru. Sebab kalau kita tengok dari aspek penagih, kenapa penagih itu apabila sampai ke pusat-pusat pemulihan AADK, kita menerima mereka sebagai seorang pesakit yang perlu dibantu dan sebagai seorang insan yang bermaruah. Sebab saya kira sudah tiba masanya, saya rasa dunia pun sudah bergerak kepada pendekatan humanistik, iaitu seseorang itu perlu diberi peluang kedua untuk memperbaiki kehidupan dan seterusnya untuk mencapai kefungsian sosial di dalam sesebuah masyarakat. Baik, selepas ini kita nak meninjau pula bagaimana kita nak bergerak ke terhadapan untuk memastikan isu ini dapat segera untuk kita sama-sama landaikan, kerana kita tidak mahu bercakap lagi soal yang belakang. Kita perlu ke terhadapan mencari ramuan-ramuan baru untuk menyelesaikan dan melandaikan perkara ini, semuanya dalam analisis. Baik, kembali semula dalam analisis. Saya nak membawa perhatian semua. Kalau saya tinjau di YouTube sebenarnya, saya sempat menonton satu video yang telah pun dimuatnai oleh Dato' Aznil Haji Nawawi ataupun Pak Nil. Satu program bersama dengan AADK dilakukan pada Disember 2020. Ada satu video bertajuk "Bapa Tiri Hancurkan Masa Depan Anak-anak Ini". Dalam kisah tersebut, apabila seorang anak gadis berusia 15 tahun sudah terjebak mengambil ais, angkara diajar oleh bapa tiri dan ibu kandungnya. Soal ini saya nak ajukan kepada Profesor Dato'. Kita nak menamatkan kitaran seperti ini daripada terus berulang. Apa yang perlu kita lakukan kepada orientasi keluarga supaya kitaran ini tidak lagi berulang kembali dan kembali apabila keluarga sendiri memberi tunjuk ajar kepada anak-anak mengambil dadah ini? Okeylah, dalam konteks keluarga kan, yang paling utama sekali adalah dia punya kemahiran. Kemahiran keibu bapanya itu adalah perkara yang sangat utama. Ibu bapa mesti mempunyai ilmu, ibu bapa mesti mempunyai daya upaya untuk nak menyampaikan ilmu tersebut kepada anak-anak secara konsisten.
Itu nombor satu. Nombor dua, setiap ibu bapa memang sentiasa ada pilihan. Sama ada dia nak buat ataupun tak nak buat. Nak buat ada risikonya, tak nak buat pun ada risikonya. Tetapi lazimnya kita akan mencari risiko yang paling rendah. Kalau tidak buat itu adalah merupakan risiko yang paling rendah, bermakna kita telah pun menjahanamkan masa depan anak-anak itu sendiri. So dalam konteks keluarga itu sendiri, ilmu adalah penting, kemudian dia punya pilihan adalah penting. Yang ketiga sekali yang paling penting adalah, yang sama-sama penting adalah decision making. Ibu bapa mesti mempunyai satu proses pendidikan untuk membantu anak-anak ini berkembang untuk membuat satu keputusan yang paling baik di dalam kehidupan dia. Kalau anak-anak mempunyai maturation yang betul, anak-anak mempunyai konsep kendiri yang baik, anak-anak mempunyai pandangan hidup yang positif dan sebagainya, walaupun dia dalam keadaan B40, walaupun dia dalam keadaan yang terdesak, banjir dan sebagainya, dia tidak akan membawa kepada decision ataupun memilih benda yang tidak betul dan sebagainya. Baik, dalam konteks ini juga saya nak melihat bagaimana strategi yang mungkin boleh mainkan oleh pihak ADK sendiri dalam konteks ini. Saya menyemak ada model I Pulih ADK, salah satu model yang direvolusikan. 9 elemen bantu banyak aspek biologi, psikologi, sosial, spiritual. Dalam konteks ini, bagaimana elemen-elemen kesemua ini yang digerakkan dalam revolusi strategi baru kaedah rawatan dan juga pencegahan boleh untuk berdepan dengan cabaran-cabaran baru industri arena dadah ini. Okey, bila kita memahami penagihan dadah merupakan satu interaksi seorang manusia secara biologi dia, psikologi dia, sosial termasuk spiritual, maka komponen yang ada dalam modal pulih itu telah mencakupi keseluruhan. Dengan pertamanya adalah penilaian yang sangat menyeluruh untuk kita memberi rawatan terbaik dan bertepatan. Termasuk kepada apa dadah yang digunakan. Itu yang pertama. Kesediaan kita sehingga kita boleh mengkategorikan pusat pemulihan kita kepada kategori-kategori penagihan tersebut. Termasuklah kita ada 5 kategori pusat pemulihan penagihan dual diagnosis sebagai contoh, yang boleh membantu menstabilasikan masalah psikosis sebelum seseorang klien kita yang ada dual diagnosis tadi dirawat secara psikososial. Kemudian kita juga bersedia daripada aspek kelompok sokongan keluarga sendiri, di mana kita ada satu instrumen yang kita gunakan, satu pertemuan, perjumpaan, memberi skills dan juga input kepada golongan keluarga ini supaya bila anak tu kembali, mereka bersedia. Mereka bukan hanya sekadar bersedia menerima anak untuk terus tidak terlibat dadah. Keduanya, mereka mesti bersedia juga untuk berhadapan dengan jiran tetangga bahawa aku ada anak seorang yang bekas penagih dadah. So, secara kesimpulannya, melahirkan satu golongan kumpulan yang resilient, sama ada sebelum terlibat dengan dadah dan selepas terlibat dadah, merupakan antara usaha yang ADK khususnya bersama dengan komuniti akan terus gerakkan. Dan dalam memastikan angka satu daripada 267 sekarang, 267 orang, satu penagih dadah, kita akan kurangkan ke paras yang terbaik, dan dengan syarat semua pencegahan, kemahiran seperti Prof cakap tadi mestilah bermula daripada rumah. Ya. Baik. Satu lagi Ashraf, saya nak tambah. Boleh ya? Sikit je. Apa yang Dr. Nazira kata tadi memang sangat baik ya. Ini semua adalah program-program yang perlu dibuat oleh ADK dan juga agensi yang lain. Kita kena faham bahawa setiap program dia mesti ada garis panduan. Apa yang bagus, mereka dah ada dasar Danah Negara 2017, dah bagus. Mereka ada peraturan-peraturan mendefinisikan pesakit, rawatan dan sebagainya. Sekiranya tidak ada garis panduan, maka ADK perlu buat garis panduan dan juga program-program pencegahan dia, pemulihan dia, segala-galanya lah. Kenapa? Ini semua memerlukan kepada tempat, alat, personel dan bajet. Tak ada bajet, kita tak boleh pergi ke mana-mana. Itu salah satu perkara yang perlu dilihat oleh pihak berkuasa. Ringkas saja kepada Tuan Spindi. Tuan Spindi berada di lapangan melihat kesesaraan yang dialami oleh penagih-penagih tegar ini untuk berdepan dengan dan keluar daripada masalah penagihan ini. Ini saya nak dengar satu nasihat diberikan oleh Tuan Spindi sendiri kepada mereka yang di luar yang pernah ada keinginan untuk cuba-cuba. 30 saat saya berikan untuk nasihat ini. Okey, kepada mereka yang berada di luar sana, fahamilah bahawa tidak mudah untuk keluar daripada kelompang masalah penagihan ataupun kebergantungan dengan dadah. Sekali anda mencuba, mungkin anda akan terjerat selamanya, walau bagaimanapun bergantung pada usaha anda. Tetapi jangan sesekali mencuba, kerana mencuba dadah
derita, kemungkinan anda akan berhadapan dengan masalah derita selamanya. Derita selamanya. Itu yang kita tidak betul, mahu ada dalam kalangan kita sebagai manusia. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada ketiganya, iaitu Tuan Supindi secara dalam talian, juga kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil dan juga Dr. Nazira Sadirun atas perkongsian yang cukup baik waktu ketika ini. Baiklah saudara, benarlah bahawasanya tidak ada manusia yang hidup sesempurna mana. Bila-bila masa sahaja kita boleh jatuh, tergelincir dan sesat dari jalan yang sepatutnya. Begitu juga mereka yang memilih jalan yang berat ini, ada yang bermula daripada suka-suka ingin cuba, ada pula yang datang daripada dipaksa kerana kejamnya orang di sekeliling. Namun percayalah, tidak ada perihal yang tidak boleh diubati, melainkan maut yang penamatnya sudah tentu bersifat hakiki. Selagi masih diberi nyawa, buat mereka yang masih terjatuh dalam gaung yang gelap ini, bangun dan keluarlah daripada situ. Peluang dan ruang sentiasa terbuka. Carilah sesiapa yang boleh bantu bersama seperti ADK. Saya pasti mereka sentiasa membuka tangan berlapang dada. Buat ahli keluarga, mereka yang tersesat ini sedang berjuang mencari jalan keluar. Pegang erat dan tarik mereka. Usah meletakkan aib dan malu sebagai penghadang utama kerana mereka itu sedang sakit dan perlukan rawatan segera. Buat kita masyarakat pula, ratusan kisah menegurceritakan angkara bahana dadah telah membuktikan sesungguhnya nikmat halusinasi dan khayalan itu hanyalah bersifat sementara. Yang kekal selamanya hanyalah kedukaan yang membunuh keamanan yang pasti akan membawa kekesalan berpanjangan. Saya Dina Syah Salim untuk Tirai Angsa seminggu ini. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.